Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan berkenalan dengan pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Okey, sebelum cikgu nak ceritakan lebih lanjut mengenai pecahan tidak wajar dan nombor bercampur, cikgu nak tunjukkan sedikitlah macam mana perjalanan pembelajaran pecahan ini secara kasar. Mula-mula kita akan belajar asas pecahan. Okey, dalam video yang pertama mengenai pengenalan pecahan, seterusnya pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Okey, kita dah lihat apa itu pecahan wajar dan apa itu pecahan tidak wajar. Seterusnya kita akan lihat mengenai pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Dekat sini juga kita akan belajar cara untuk menukarkan tidak wajar kepada nombor bercampur dan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Seterusnya kita akan belajar pecahan setara, pergi ke operasi asas pecahan dan akhir sekali akan pergi ke penyelesaian masalah. Okey. Jadi harap semua faham . Sekarang ni kita sudah ada di stesen yang ketiga. Okey, pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Okey, ini ialah pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar 7/3. Kenapa tidak wajar? Kerana pengangkanya 7, penyebutnya 3. 7 lebih besar daripada 3. Maka ini ialah pecahan tidak wajar. Dan kita semak betul ke tidak? Kita boleh semak yang bahagian yang berlorek. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pengangkanya 7. Betul. Dan untuk penyebutnya pula, video sebelum ni cikgu dah terangkan, jangan kira semua bahagian, tetapi hanya ambil satu sahaja dan kita kira ada 1, 2, 3, 7/3. Seterusnya kita lihat, ini ialah nombor bercampur. Dan cara menyebutnya, kita sebut nombor di hadapan dahulu 2, 1/3. 2, 1/3. Jadi bila kita tengok, kita rujuk kepada gambar rajah, apa yang kita boleh lihat? Apa yang kita boleh lihat? Cikgu nak bulatkan dulu. Apa yang kita boleh lihat? Adakah pecahan 7/3 dan 2/1/3 ini sama? Okey, kalau kita lihat kepada gambar, ya, 7/3 dan 2/1/3 ini mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama, tetapi di dalam bentuk yang berbeza. Okey. Yang gaduh cakap 2/1/3 ni lebih besar kah ataupun 7/3 ini lebih besar kah? Kerana nilainya sama. Boleh digunakan kedua-duanya. Tetapi 2/1/3 di dalam bentuk nombor bercampur dianggap sebagai bentuk yang termudah. Okey. Jadi kalau pecahan tidak wajar kita sudah faham macam mana 7 ni ada, macam mana ada kita dapat 3. Sekarang ni kita akan fokus kepada nombor bercampur. Okey. Cikgu ambil contoh yang sebelum tadi, 2/7/3 tu cuma cikgu nak tunjukkan dari mana datang 2. Sorry, 2/1/3. Dari mana datangnya 2? Dari mana datangnya 1/3? Okey, tengok dari gambar. Okey. Ini kita lihat, kita dah tahu dah. Ada berapa segi tempat panjang ni? Ada 2. 1 dan 2. Jadi untuk 2 ni tidak ada pertikaian. Memang 2. Memang kita nampak 2. Tetapi untuk rajah yang dekat bawah ini, cikgu asingkan untuk menjelaskan kepada kamu dari mana datang 2 tu. Jadi apa nilai bagi gambar rajah
yang cikgu baru sahaja bulatkan ni. Nilainya ialah 1/3. Berapa kawasan berlorek? Ada satu kawasan berlorek ataupun satu bahagian berlorek. Daripada berapa bahagian? Daripada 1, 2, 3. Daripada 3 bahagian. Maka kita gabungkan semula. Kita akan dapat 2/1/3. Contoh sebelum tadi 2/1/3. Okey, seterusnya kita akan melihat cara menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey. Daripada contoh awal tadi, kita sudah tahu 2/1/3 adalah sama dengan 7/3. Tak kisahlah kita letak 7/3 dulu ke dekat depan ataupun 2/1/3 dulu ke. Ianya tetap mempunyai nilai yang sama kerana ini ialah simbol sama dengan nama dia. Sama dengan 2/1/3 sama dengan 7/3. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana 2/1/3 ni kita boleh tukar jadi 7/3 dengan cara pengiraan. Okey, 2/1/3. Untuk langkah penukaran, kamu kena ikut langkah dia 1/1. Jangan tinggalkan langkah. Sebab kalau kamu tinggalkan, jawapan kamu akan salah. Kena ikut 1/1. Darab dahulu nombor bulat di hadapan dengan penyebut. Cikgu bulatkan di sini. 2/3. Kalau boleh, tak nak keliru, tulis dekat tepi. 2/3. 2/3 jawapan dia 6. Okey, 6. Seterusnya 6 ni apa kita nak buat? 6 ini ditambahkan dengan penyebut. 6 tambah 1. Jadi tulis dekat tepi ni 6 tambah 1 ialah 7. Maka 6 tambah 1, 7. Jawapannya ialah 7/3. Jawapan tambah ini jadi pengangka. Manakala untuk penyebut pula, ambil sahaja. Salin saja 3 ni. Habis cerita. Okey? Kalau tak faham, mungkin boleh ulang balik video ni. Seterusnya, kita pergi kepada penukaran pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Okey. Masih menggunakan contoh yang sama. Cikgu tak nak guna contoh yang lain supaya kamu nampak hubungan kaitan antara pecahan tidak wajar dengan nombor bercampur. 7/3 juga boleh kita tulis sebagai 7/3 kerana pecahan ini ialah bahagi. Macam contoh, 1 pizza dibahagikan kepada 2 orang. Maka pecahan ini merupakan pembahagian pecahan ni. Jadi kita boleh tulis sebagai 7/3. Maka 7/3 ni, kalau siapa yang cepat dah hafal sifir, bolehlah terus congak dapat jawapan. Tetapi untuk kali ini cikgu nak tunjukkan di dalam bentuk lazim. 7/3. 7/3. Yang ni cikgu tak payah cakap banyak lah. Kamu boleh rujuk sifir. Kalau masih tak hafal sifir, rujuk sifir. 3/2 jawapannya 6. Kita guna 3/2 sebab paling hampir dengan 7. Okey, 3/2 jawapannya 6. 7 tolak 6 jawapannya 1. Jadi dekat sini, apa yang penting, ramai dalam kalangan kamu menghadapi kekeliruan untuk mendapatkan jawapan selepas dibahagikan menggunakan bentuk lazim. Okey, sekarang ni lihat macam mana kita susun jawapan dia. 7/3. Jawapan di atas, nombor 2, ditulis sebagai nombor bulat ataupun nombor biasa, 2. Kemudian, baki di bawah ni, baki dekat bawah ni, jadi pengangka.
tulis garis. Dan nombor 3, nombor yang dibahagikan. Macam contoh 7 bahagi 3. Nilai yang digunakan untuk membahagi ditulis sebagai penyebut. Sekarang ni kamu boleh lihat pembuktian bahawa dengan pengiraan bahagi, kita akan dapat jawapan yang sama dengan apa yang kita memang sudah tahu sebelum ini. Memang 7/3 sama dengan 21/3. Tengok 21/3. Cuma cikgu tunjukkan cara pengiraan dia. Okey. Jadi ini latihan. Boleh cuba buat dan selamat maju jaya. Terima kasih.